Shalom saudara dan saudari dalam Kristus. Bertemu lagi kita dalam rancangan RR Malaysia. Topik kita untuk hari ini adalah Alkitab itu bukanlah kuno. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Bahkan sekarang banyak antikristus telah muncul. Dengan itu kita tahu bahawa ini adalah waktu yang terakhir. 1 Yohanes 2 ayat 18. Alkitab menghadapi banyak serangan hari ini dari pelbagai pihak. Kita tahu bahawa serangan ini diilhamkan oleh roh antikristus yang sudah ada di dunia. Dan inilah roh antikristus yang telah kamu dengar bahawa dia akan datang dan sekarang dia sudah ada di dalam dunia. 1 Yohanes 4 ayat 3. Roh antikristus bertanggungjawab untuk memotivasikan individu dan organisasi yang berbeza untuk menggambarkan Alkitab itu tidak boleh dipercayai dan tidak boleh diyakini. Roh itulah yang mendorong mereka untuk menerbitkan buku-buku dan mempromosikan filem-filem yang cuba melemahkan kepercayaan dalam Alkitab. 2 Yohanes 1 ayat 7 berkata, sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahawa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Yang mengejutkan adalah sebahagian daripada penyesat ini mengakui diri mereka sebagai orang Kristian. Tetapi ingatlah bahawa dalam kitab Ayub, anak-anak Allah yang merujuk kepada para malaikat datang untuk menghadap Allah pada suatu hari yang tertentu dan syaitan juga datang di kalangan mereka. Ayub 1 ayat 6. Hal ini masih berlaku hari ini. Apabila anak-anak Tuhan berkumpul di hadapan Tuhan di gereja dan dalam persekutuan, kamu akan mendapati orang lain yang menyertai mereka bukanlah dari Tuhan. Mereka telah membenarkan diri mereka untuk digunakan oleh syaitan untuk menyerang firman Tuhan supaya orang akan kehilangan kepercayaan mereka terhadap Alkitab. Tetapi usaha mereka akan gagal apabila para umat Tuhan berdoa dan memberitakan kebenaran. Jangan beri perhatian kepada mereka yang mengatakan bahawa Alkitab itu adalah kuno dan harus ditinggalkan. Alkitab itu masih relevan hari ini sebagaimana ia relevan pada mana-mana masa dahulu. Ia adalah dokumen kebenaran Tuhan dan ia boleh dipercayai dan boleh diyakini. Hendaklah imanmu sentiasa teguh. Doa kita untuk hari ini. Ya Bapa, terima kasih atas kuasa firman-Mu, ketekalannya, jaminannya, kebolehyakinannya dan kebolehpercayaannya dari zaman ke zaman dan kapasiti serta keupayaannya untuk membawa aku mengharungi setiap situasi dalam kehidupan dengan kemenangan. Aku adalah pelaku firman-Mu. Apabila aku melihat ke dalam firman, aku diubah dalam kemuliaan menurut hakikat yang aku lihat. Gambaran dan penglihatan akan kemuliaan, kejayaan dan kecemerlangan. Dalam nama Yesus, amin. Renungan tambahan kita untuk hari ini adalah 2 Timotius 3 ayat 16 hingga 17, Yakobus 1 ayat 22 hingga 25 dan Ibrani 4 ayat 12. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kami percaya saudara-saudari semua telah diberkati dengan perkongsian firman dari Rhapsody Reality. Bagi sesiapa yang ingin menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dalam kehidupanmu, kamu boleh mengucapkan doa ini bersama dengan saya. Ya Tuhan Allah, aku mempercayai Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup dengan sepenuh hatiku. Aku percaya Dia telah mati untukku dan Allah telah membangkitkan Dia dari kematian. Aku percaya Dia hidup hari ini. Aku mengaku dengan mulutku bahawa Yesus Kristus adalah Tuhan dalam hidupku mulai dari hari ini. Melalui Dia,
Dan di dalam namanya, aku mempunyai kehidupan yang kekal. Aku telah dilahirkan semula. Terima kasih Allah kerana menyelamatkan jiwaku. Aku sekarang adalah anak Allah. Haleluya. Tahniah, sekarang kamu telah menjadi anak Allah. Untuk apa-apa sebarang pertanyaan atau untuk mendapatkan lebih banyak maklumat mengenai bagaimana untuk bertumbuh sebagai seorang Kristian, anda semua boleh hantar mesej di akaun Facebook kami atau email kami di tni.msia@gmail.com. Sekali lagi, tni.msia@gmail.com. Tuhan berkati anda semua.